Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang baru, topik yang baru iaitu bab 7, membina kesejahteraan negara. Okey, ini adalah intipati pembelajaran yang kita akan pelajari dalam bab 7. Ada 6 subtopik kesemuanya. Okey. Untuk hari ini, kita akan lihat dulu kepada subtopik yang pertama iaitu perpaduan dan integrasi nasional. Kita lihat dulu apa yang dikatakan atau apakah maksud perpaduan dan integrasi nasional. Okey, perpaduan kaum. Perpaduan kaum ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Okey, kita lihat pula apakah maksud integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Okay, latar belakang hubungan kaum, kita lihat apakah kesan dasar British terbahagi kepada 4. Yang pertama pentadbiran, yang kedua kegiatan ekonomi dan pertempatan, yang ketiga sistem pendidikan dan yang keempat fahaman politik. Okey, ini adalah huraian untuk kesan dasar British. Yang pertama, pentadbiran, di mana dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi telah menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera pula bertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan berlakunya keregangan hubungan kaum dan kesannya masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Okey, kesan yang kedua, kegiatan ekonomi dan pertempatan di mana British telah memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perladangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum telah menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Rakyat juga terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan perlombongan, bandar, estet dan perkampungan. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang interaksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Kesan yang ketiga, sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British telah menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernakula Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Sekolah vernakula pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Sistem pendidikan vernakula diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957 dan ini telah mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Dan kesan yang terakhir, fahaman politik, di mana fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan sehingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Okey, kita lihat bagaimanakah untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Terbagi kepada 3, politik, ekonomi dan sosial. Kita lihat dulu kepada politik, di mana kerajaan telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara di bawah bidang kuasa Migran iaitu Majlis Gerakan Negara dan telah mendraft ideologi rukun negara. Kemudian menubuhkan Majlis Muhibah Negara yang bertujuan untuk menggalakkan perasaan muhibah
antara kaum. Menubuhkan Majlis Perundangan Negara di mana telah menyediakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan wilayah. Telah membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk kestabilan dan menyelaraskan perkhidmatan awam antara negeri bagi integrasi antara negeri. Okey, untuk bidang ekonomi, rancangan pembangunan 5 tahun lebih menumpukan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional telah diperkenalkan. Tumpuan lebih menumpukan kepada luar bandar dan wilayah. Fokus pembangunan tanah bagi meningkatkan pendapatan dan membasmi kemiskinan. Memajukan perindustrian dan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi melalui pembangunan wilayah termasuk di Sabah dan Sarawak. Okay, dan yang terakhir, bidang sosial di mana dasar pendidikan kebangsaan telah ditambah baik melalui Akta Pendidikan 1996. Ini bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Mengamalkan satu budaya kebangsaan, menggalakkan penglibatan dalam sukan, memperkasakan bahasa Melayu dan telah menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dewan Bahasa Pustaka juga telah menyebarluaskan bahasa kebangsaan dan yang terakhir, rukun negara dijadikan sebagai tunjang kesetiaan. Okey, itu saja untuk topik 7.1 dan kita akan jumpa untuk subtopik yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.